Assalamualaikum. Hari ini saya nak bercerita apa itu autism atau Autism Spectrum Disorder. Okey, autism ni merupakan gangguan neurologi yang memberi kesan negatif kepada kanak-kanak dari segi kemahiran interaksi sosial dan imajinasi. Ianya dikategorikan sebagai kurang upaya pembelajaran. ASD ini terbahagi kepada 3 tahap iaitu tahap ringan, sederhana dan teruk. Bila autism ini boleh berlaku? Ia boleh berlaku seawal umur 12 bulan atau 24 bulan jika simptom-simptom yang ditunjukkan itu adalah tidak ketara. Oleh itu, hari ini kita akan menonton 2 video mengenai kanak-kanak autism di Malaysia dan di Indonesia, yang mana kedua-dua kanak-kanak ini mengalami masalah komunikasi. Sudah hampir 2 tahun, Kay menggunakan tablet pintar sebagai alat komunikasi dengan orang di sekitarnya. Kay adalah anak dengan autisme yang mengalami kesulitan bicara. Assalamualaikum semua. Hai, nama saya Aida, ibu kepada Adam Wan. Adam dia 16 tahun, mengidap autism dan juga hyperaktif. Kita diagnose Adam masa usia dalam lingkungan 2 tahun. Dia go through the process macam biasalah untuk diagnose dia, dan dia masih kita hantar dia seperti biasa macam kanak-kanak yang lain normal pergi sekolah, tapi special school lah yang ada kat sini so far, dengan sangat limitation kita punya knowledge pasal autistik pada waktu tu lah. Adam dia pembesaran dia memang physically dia macam kanak-kanak yang lain kan. Kenapa kita pun ada anak sulung kan, jadi kita tengok dia pun tak ada banyak beza. Makan apa semua, cuma dia rigid lah, dia maksudnya kalau dia nak itu satu makanan itu saja, tak ada boleh tukar. Maksudnya kalau dia makan brand tu, dia brand tu saja. Dia tak ada, dia macam ada sensory dia sangat kuat. Dia boleh rasa, dia tak boleh ada perubahan. Macam kita boleh tolerate kan, banyak benda okey tak ada ni kita boleh makan ni lah apa semua. Not as a autism. Ini diagnose daripada kecil? Yes. Dalam umur usia 2,5 tahun begitulah. Masa tu toddler, kita dah tengok dia macam tak ada eye contact. Macam budak-budak kan bila kita start kan nak start ajar gambar kan, pictures kan, macam apple apa kan. So dia tak ada eye contact. Lepas tu kan kalau ada crowd datang kat rumah kids kan, usually kan dia orang suka play kan. Nah, dia akan pergi dalam bilik, jalan-jalan seorang masuk dalam bilik, suka dalam dunia dia. Dia tantrum, apa yang menyebabkan dia boleh dalam keadaan yang tantrum tu? Selalunya lapar, tak boleh lambat. Dia tak boleh lambat. Itu siapa apa tantrum? Kan. Tantrum kan. Environment juga kadang-kadang. Macam tadi datang ke Astro ni kan. Ya. Dia tempat baru. Nampak baru tadi kan. Baru macam tak selesa dah. So macam mana kalau macam family pergi bercuti? Ya. Macam mana? Apa itu? Bercuti. Apa maksud cuti? Maksudnya pergi mancung ke apa? Tak maksudnya. Cuti jarang tak wujud dalam kita punya vocabulary. Antara masalah yang sering berlaku kepada kanak-kanak autism ini ialah tantrum. Biasanya kanak-kanak autism ini akan mengalami tantrum sekiranya keinginan mereka tidak dipenuhi ataupun mereka tidak selesa di tempat baru, seperti yang diceritakan oleh ibu bapa Adam dalam video sebentar tadi. Kawan-kawan you tahu your brother has autism? Ya. Ada yang faham, ada yang tak faham lah, of course. Ada yang faham, ada yang tak faham. Yang That's tak- normal. Okay. Like, I just finished high school, but during high school, most of my friends adalah pandang my brother macam lain. Seperti they don't really understand what autism is. Macam you, what do your friends say? When I'm at school, I don't tell my friends because I'm worried if they don't understand. Yang kedua ialah pandangan masyarakat. Kadang-kadang apabila kanak-kanak autism ini mengalami tantrum di tempat awam seperti di kedai makan ataupun di pusat beli belah, ada segelintir masyarakat yang kurang kesedaran akan menganggap bahawa ibu bapa mereka tidak pandai menjaga ataupun tidak pandai mengawal anak mereka.
Akibat daripada kurang kesedaran ini juga ia akan memberi kesan kepada ahli keluarga yang lain. Contohnya, adik-beradik Adam yang kita dapat lihat dari video tadi telah dibuli di sekolah dan juga mereka tidak mempunyai ramai kawan. Hingga kini baru ada 26 pusat layanan autis di seluruh Indonesia dengan fasilitas yang belum merata. Pusat layanan autis nantinya harus bisa melayani kebutuhan terapi wicara, terapi okupasi, dan berbagai layanan khusus untuk individu autistik secara gratis. Isu yang ketiga ialah kekurangan pusat terapi untuk golongan autism. Di Indonesia misalnya, hanya terdapat 26 buah pusat terapi autism yang masih tidak mempunyai fasiliti yang secukupnya. Yuran yang dikenakan juga agak mahal. Di Indonesia juga, mereka memerlukan lebih ramai lagi ahli-ahli terapi profesional seperti speech therapist dan occupational therapist untuk membantu individu autism ini. Antara intervensi yang telah dilaksanakan di Malaysia untuk kanak-kanak autism ialah yang pertama, pendekatan analisis terapan tingkah laku. Pendekatan ini adalah untuk melihat perkembangan yang baik untuk kanak-kanak autism ini jika dibantu lagi oleh ibu bapa, ahli keluarga dan juga rakan sebaya. Guru-guru akan mengajar satu kemahiran dalam satu masa kepada kanak-kanak ini seperti mewarna gambar. Dan mewarna gambar ini juga guru-guru ini akan mengajar mereka langkah demi langkah untuk mewarnakan gambar tersebut. Pendekatan ini berlaku secara formal dan juga berstruktur. Seterusnya adalah integrasi deria. Intervensi ini akan dijalankan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah deria, iaitu masalah hypersensitif ataupun hyposensitif dalam merangsang sesuatu objek. Dan di dalam intervensi ini kita menekankan 3 aspek, iaitu vestibular, tactile dan juga proprioceptif. Vestibular ni adalah untuk pergerakan dan juga keseimbangan. Tactile pula adalah untuk sentuhan dan proprioceptif adalah untuk bahagian joint dan ligamen kanak-kanak itu. Selain itu, intervensi pertuturan juga telah dilakukan untuk kanak-kanak autism ini. Selalunya dalam 1 jam ataupun 2 jam, kanak-kanak ini akan melaksanakan intervensi pertuturan ini. Intervensi pertuturan ini bukan sahaja boleh dilaksanakan di sekolah, tapi boleh juga diterapkan dan diajar di rumah bersama ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Selain pada itu, bahasa isyarat menjadi bahasa kedua ataupun lagi memudahkan kanak-kanak itu untuk bertutur seharian mereka. Antara intervensi yang telah dilaksanakan di Indonesia kepada kanak-kanak autism adalah yang pertama, intervensi dini. Intervensi dini ini adalah intervensi pendidikan awal kanak-kanak untuk kanak-kanak autism. Apabila kanak-kanak ini menjalani intervensi dini ini sedikit sebanyak, walaupun seperti yang sedia maklum, yang autism ini tidak mampu untuk diubati. Namun gejala-gejala yang ada di dalam diri kanak-kanak itu kita boleh rawat dari masa ke semasa untuk melihat perkembangan yang baik di masa hadapan kanak-kanak ini sendiri. Antara yang dilaksanakan dalam intervensi ini adalah cara komunikasi kanak-kanak ini dengan masyarakat, interaksi kanak-kanak itu sendiri dengan masyarakat macam mana. Dan apabila kanak-kanak autism ini menjalani intervensi dini ini, sedikit sebanyak dia akan keluar daripada dunia kanak-kanak autism ini sendiri. Seterusnya adalah terapi di rumah. Ibu bapa lah yang memainkan peranan yang sangat penting apabila menjalankan terapi di rumah ini. Ibu bapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak autism ini, dan ibu bapa perlu tahu
di mana ataupun apa yang membuatkan kanak-kanak ini tantrum. So daripada sinilah perkembangan yang baik akan berlaku apabila ibu bapa ini memainkan peranan yang begitu tegas dan begitu pentingnya untuk mendidik dan memastikan anak-anak autism mereka ini tak ketinggalan seperti anak-anak mereka yang normal. Selain itu, setelah kanak-kanak ini menyertai intervensi dini selama 1 hingga 2 tahun, kanak-kanak ini perlulah menyertai kumpulan yang khusus. Kumpulan yang khusus ni adalah menjuruskan kanak-kanak ini kepada perkembangan intelektual kanak-kanak autism ini sendiri. Dalam kumpulan-kumpulan ini akan disertai juga oleh guru, psikologis, terapis dan juga kaunselor dalam membantu melihat perkembangan kanak-kanak ini. Cadangan untuk terapi ataupun intervensi di Malaysia yang pertama adalah terapi snozzling, iaitu untuk merangsang asas dari segi penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa rangsangan sendiri. Okey, terapi snozzling ni maksud dia adalah untuk dia macam kita pancarkan cahaya lah untuk anak-anak autism ni, memancarkan bentuk warna yang bergerak dalam bilik. Warna tu boleh bertukar dan dipegang oleh anak-anak autism tu. Kalau di Malaysia, terapi ni telah digunakan, tetapi mempunyai masalah disebabkan kos yang tinggi, kesukaran dapat alatan. So cadangan adalah mengadakan program sukarelawan antara pelajar universiti dengan anak-anak autism dalam membantu membuat kelengkapan terapi snozzling ni secara DIY. So kat situ kita dah dapat menjimatkan duit, sebabkan kalau ikutkan mahal kan. So lagi satu adalah untuk merangsang pergerakan motor kasar. Yang kedua cadangannya adalah sound therapy, iaitu terapi bunyi untuk membantu anak-anak autism berkebolehan berkomunikasi. Adalah salah satu sistem yang penting untuk tindak baris otak. Kegunaan terapi bunyi ini boleh memberikan impak yang baik dalam perubahan proses pembelajaran kanak-kanak autism. Tiga adalah Ayurveda terapi, iaitu penggunaan minyak herba kepada anak-anak autism. Menurut pakar, minyak ini akan disapukan dan diurut perlahan di atas dahi. Terapi ini memberi kesan untuk kurangkan stres, tidur yang nyenyak dan kurangkan tekanan kepada anak-anak autism. Cadangan ataupun intervensi untuk di Indonesia adalah drama terapi, iaitu mampu meningkatkan perkembangan dalam kemahiran sosial. Keberkesanan terapi ini dapat ditingkatkan daya komunikasi, tindak balas emosi dan penyelarasan sosial. Okey, kalau ikutkan kos untuk institusi autism di sana adalah sangat tinggi. Jadi cadangannya adalah ibu bapa di Indonesia disarankan mempelajari atau mengikuti kemahiran asas terapi atau intervensi dalam membantu anak-anak mereka. Jadi mereka tak perlu hantar ke institusi dan boleh mengajarnya di rumah. Secara kesimpulannya, autism atau autism spectrum disorder merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan kanak-kanak dalam berkomunikasi, interaksi sosial dan juga tingkah laku. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang menunjukkan gejala atau simptom autism ini, perlulah melakukan pengesahan seawal anak usia 18 bulan lagi. Pengesahan awal dan juga intervensi yang diberikan kepada kanak-kanak autism ini dapat memberi harapan kepada mereka dalam membentuk tingkah laku yang positif. Seperti yang telah dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi, terdapat pelbagai intervensi yang telah dijalankan kepada kanak-kanak autism ini. Antaranya ialah intervensi pertuturan, intervensi dini atau intervensi pendidikan awal kanak-kanak dan juga intervensi terapi di rumah.
Oleh itu, intervensi yang dijalankan di Malaysia dan juga Indonesia mempunyai kelebihan atau keistimewaan yang tersendiri dalam membantu anak-anak autism ini untuk membentuk tingkah laku mereka yang lebih positif. Secara umumnya, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak memahami apa itu sebenarnya autism. Hal ini berlaku disebabkan kebanyakan kanak-kanak autism ini adalah kelihatan seperti kanak-kanak normal yang lain. Oleh itu, masyarakat perlulah cakna terhadap sindrom ini bagi mengelakkan stigma terhadap ibu bapa atau ahli keluarga yang mempunyai anak autism ini. Oleh yang demikian, Hari Kesedaran Autism Sedunia telah disambut pada 2 April pada setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kanak-kanak atau individu yang menghidapi sindrom autism ini. Diharapkan video dan juga informasi daripada kumpulan saya ini memberi input kepada kalian semua mengenai autism atau autism spectrum disorder. Sekian, terima kasih.